Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Pada kali ini kita akan membahaskan satu tajuk yang agak kontroversi sebenarnya, iaitu apabila orang lelaki ni sudah pun berumah tangga, ada isteri, ada anak-anak, tiba-tiba dia terpikat pula dengan perempuan lain dan dia berhasrat untuk menikah lagi satu. Senang cerita berpoligami lah tuan-tuan. So Islam ni dia tidaklah menghalang poligami dan tidak juga lah menggalakkan agar kita suka je poligami kan. Kerana ada syarat-syarat yang ketat yang patut kita bagi orang lelaki penuhi. Isunya sekarang ni, apabila seorang lelaki tu dia menikah lagi, berpoligami, dia mengabaikan pula tanggungjawabnya kepada isterinya yang pertama, mengabaikan tanggungjawabnya kepada anak-anaknya pada pihak isteri yang pertama. Hingga pernah orang tanya kepada saya, Ustaz, kalau berlaku perceraian antara suami isteri, kalau nikah lagi satu ni, apa terjadi hubungan si suami tu dengan keluarganya yang pertama tadi? Saya kata dengan isteri itu memanglah ada istilah bercerai. Tetapi dengan anak-anak yang lahir daripada tulang sulbi dia tu, tidak ada namanya istilah bercerai. Tak ada namanya berpisah bercerai antara bapa kandung dengan anak kandung. Maka dekat sini yang perlu dipahami oleh orang lelaki yang pertama, biarpun mereka menikahlah 3, 4 pun tak kisah. Yang penting tanggungjawab kepada, kalau tak bercerai dengan perempuan yang pertama itu, tanggungjawab dia kepada isteri yang pertama tetap berlangsung seperti sedia kala. Tak ada berlaku perubahan. Kewajipan nafkah tak pernah hilang, ya. Apatah lagi dengan anak-anak, biarpun telah bercerai dengan isteri pertama tu sekalipun, tidak ada namanya putus hubungan, apatah lagi putus tanggungan nafkah kepada anak-anak itu. Seandainya, ya, saya sebutkan dekat sini nafkah tu bukan fahamnya nafkah bagi makan, bagi duit, bukan sekadar itu, ya, wahai para lelaki sekalian, termasuk saya. Nafkah dekat sini termasuklah memberikan didikan agama yang cukup kepada anak isteri kita. Sebab tu suami ingat, kalau kita menikah dua rumah yang nak kena bagi tanggungan yang sama, nafkah yang sama, pendidikan yang sama, keperluan yang sama. 3, 4 pikir sendirilah, ya. Ni mulut 1 dah sengit, tambah 2 sengit lagi, tambah 3 lagi sengit. Sebab tu jangan fikir syok saja. Orang lelaki yang mengabaikan keutamaan dalam memberikan nafkah yang disebut sebagai pendidikan agama ni, kesan dia apa? Ingat tuan-tuan, yang pertamanya mendatangkan dosa kepada dirinya. Dosa ni apa tuan-tuan? Dosa ni perkara yang menghitamkan hati dan menyebabkan orang tu jauh daripada agama Allah. Makin lama dia berdosa, hati makin keras hingga dia rasa jauh daripada agama. Buat apa tuan-tuan? Kita nak dekat dengan agama, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati besok kita nak masuk syurga. So jangan lakukan dosa, ya. Yang kedua, orang lelaki yang seperti itu menyebabkan apa? Anak-anaknya kadang-kadang bermusuh dengan dia, ya, memandang negatif kepada si ayah, hingga akhirnya kesan bukan kata akhirat, di dunia pun kadang-kadang anak-anak sudah tidak menghormatinya. Sebab itu kepada kaum lelaki, saya berpesan dekat sini, tolonglah jadi seorang suami yang bertanggungjawab. Kalau nak berpoligami sekalipun, pastikan kita mampu melaksanakan tanggungjawab itu sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau tak mampu, cukuplah seorang-seorang, ya. Wallahu taala a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.